Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kepada sesi mentor-mentee. As you can see, hari ni kita nak discuss berkenaan dengan chapter ataupun soalan yang baru kamu jawab hari tu, SPM pra-SPM pra-SPM 2.0. So kita ada 8 objectives. So video ni akan jadi short je, tapi kita akan explain one by one. So you can teach your mentee dengan baik-baik. Sebelum kita mulakan, kita baca doa Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah lana hikmataka wa ansur lana min hazani rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Abaikan. Baik. So mari kita mula. Bismillahirrahmanirrahim. So soalan nombor 1, kalau kamu tengok pada skrin ini, kamu tengok kepada yang besar ni soalan Dragon one show the cross section of a root. Sekali lagi, yang pertama, kalau soalan objektif ni, kamu kena tahu berkenaan dengan dia punya keyword, a root. Baik. So dia punya root, ingat ni adalah root. Kamu tengok sini, macam mana nak tahu dia root? Ini adalah root hair. So what is X? Apa dia X ni? Baik, merujuk kepada gambar raja sebelah, dia adalah, tengok kat gambar raja sebelah tu, dia adalah primary flowworm. So jawapan dia adalah B. Kita check sekejap jawapan. Betul ke jawapan dia B? Oh, salah. Jawapannya adalah C. Primary flowworm. Sebab apa primary flowworm? Ingat anak-anak, ingat sepesan bahagian dalam mastinya xylem. Ingat kat sini, kalau kita tengok kat sini kat tengah, kita pangkahkan kat tengah-tengah ni. So di tengah-tengah ni X adalah X for xylem. Tapi soalan dia bukan berkenaan dengan X, soalan berkenaan dekat bahagian luar. So luar tu adalah flowworm. Antara A, B, C, D, mana satu dia yang flowworm? Of course lah, jawapan dia C. Okay, ini adalah soalan yang aras rendah. Apa yang korang patut buat adalah kamu kena hafal. Ataupun tadi macam saya cakap tadi, apa saja di dalam itu adalah wajib kepada xylem. Ingat, xylem di bahagian dalam. Okay, kemudian kalau kita tengok kat sini, mana satu pericycle? Rujuk kepada gambar sebelah ni. Mana satu pericycle? Pericycle yang itu, yang ada garisan ni. Kalau pada kita tengok gambar rajah yang ini, ini tak boleh. Yang ni saya tak boleh conteng. Okay, tengok pada ini. Pericycle adalah garisan ini. Ini adalah pericycle. Okay, manakala mana yang lain, primary xylem, mana primary xylem? Primary xylem yang di bahagian tengah, itulah primary xylem. Okay, yang ini tadi, yang saya cakap tadi, bahagian X, primary xylem. Okay, cortex, mana satu cortex? Tengok pada gambar rajah sebelah, cortex mana satu di bahagian luar ni. Ni cortex. Okay, itu cara nak jawab soalan. Tapi soalan ni jawapan dia adalah C. Baik, kita pergi pada soalan berikutnya. Soalan berikutnya adalah nombor 2. Okay, number 2. Root hair cell are important for intake water in plant. Which of the following statement about the cell are correct? Baik. So, is a part, number A. Kita tengok jawapan A, kita satu-satu. It is part of epidermal cell. Mungkin betul. Water enter the cell by active transport. As usual, ingat keyword water mesti ikut osmosis. Ingat tu, water dia akan osmosis, tak ada apa lagi dah. Okay, tak ada cara lain. Memang water adalah osmosis, sorry. And then C, ni maknanya B salah. So C, cell are covered by a thin layer of cuticle. Kat mana kamu jumpa perkataan cuticle ni? Cuticle ni kita jumpa dekat bahagian daun. Okay, bahagian luar daun tu ada cuticle waxy. Okay, cuticle tu adalah waxy layer dekat daun. So jawapan C salah. So automatic jawapan adalah A. Okay, untuk menerangkan A, sel epidermis ni adalah, epidermal cell ni adalah lapisan luar. Kita tahu root hair cell. Kalau kita tengok gambar rajah sebelah ni pun, root hair cell adalah di bahagian luar. So of course dia adalah di bahagian luar. Okay. So nombor 3, a farmer found a leaf of his favourite plant have turned purple. Okay, kenapa purple? What nutrient is the plant is lacking? Baik, macam mana nak jawab soalan ni, sir? Okay, pro tips untuk soalan nutrient in plant ni. Kalau kita tengok kepada gambar rajah ini, ini adalah kamu kena bagi tahu mentor dan mentee juga, buka buku teks, tengok pada muka surat 61. Okay, so bila 61, kita akan nampak ini adalah makronutrien. Okay, tengok makronutrien ini dia lebih kepada bukan non-metal. Non-metal. Okay, makronutrien kalau kamu nak senang ingat adalah lebih kepada non-metal, kecuali magnesium and also potassium. Dia adalah bukan metal. Potassium
and also magnesium. Itu adalah makro. Yang lain-lain semua metal tu adalah micro. So sekarang kita tengok macam mana nak jawab soalan ni. Purple. So kita tengok pada gambar rajah ini ataupun jadual ini, itu adalah purple. So mana satu yang ada perkataan purple? Kamu tengok dekat phosphorus. So tengok phosphorus tu point nombor 2, blood effect of deficiency tu yang kolom akhir sekali. Formation of dark green, dull and coloured leaf. Red or purple spot appear on all the leaf. Maknanya jawapan dia adalah A. Okay. So ingat, kalau P purple, P also phosphorus. Okay. P for purple, P for phosphorus. Ingat tu. Ingat betul-betul. Kalau magnesium pula, kalau kekurangan magnesium, apa dia punya keyword? Kekurangan magnesium, dia punya keyword adalah yellowish and also red spot. Yellow and red spot. Dekat mana? Dekat leaf. Ingat tu Manakala kalau kekurangan nitrogen macam mana pula sir? Kekurangan nitrogen dia akan menghasilkan menjalankan ataupun efek of kurang nitrogen adalah chlorosis ataupun still lagi yellowing, tapi dia punya keyword adalah chlorosis. Maknanya dia pemecahan klorofil. Klorofil tidak dapat terhasil. So pokok tu bila tak ada klorofil, kita tahu klorofil kan green pigment. So bila tak ada klorofil maknanya dia akan jadi warna kuning. So karbon pula, apa efek kepada tumbuhan kalau tak ada karbon? Tak ada karbon, tak adalah fotosintesis. Sebab karbon plus carbon dioxide plus carbon dioxide. Apa fotosintesis? Carbon dioxide plus water become C6H12O6 glucose plus oxygen. Ingat betul-betul. Ini adalah chemical equation. Okay. Kalau dia minta word equation, carbon dioxide, water, glucose and oxygen. Ingat tu, untuk carbon dia menggunakan untuk fotosintesis. Back to the soalan. Untuk jawab soalan ni, kamu kena tahu phosphorus untuk purple. Ingat, satu je purple, iaitu phosphorus. Yang lain tak ada purple. Itu keyword dia. So untuk menjawab soalan begini, kamu kena tahu keyword dia. So senang kamu nak jawab. Okay, soalan berikutnya. Number 4, an experiment carried out to study the effect of deficiency of micronutrient of the aquatic lemna species, which has green leaf and grow in X and Y solution. After 6 weeks, the observation as shown as table 1 are obtained. Okay, kita tengok dekat solution X. Dia punya condition of root healthy, color of leaf yellow. Once again ada soalan, ada warna. So maksudnya ada benda yang kurang kat sini. Unhealthy untuk yang Y for root and color of leaf still green. So macam mana nak jawab soalan ni? Sama sekali lagi. Macam tak best kan? Tak apalah. Wah, sekali lagi. Ada perkataan yellow. So bila yellow kita rujuk kepada apa? Rujuk kepada dia punya effect. But then still kita tengok kat sini, dia dah bagi keyword dalam soalan biologi biasa ada keyword. Tengok keyword dia adalah makronutrien. So bila ada makronutrien maknanya ada kekurangan bahagian apa? Nutrien dia lah. Saya tak nak jawab apa. So bila kekurangan nutrien, contohnya dekat sini jawapan dia adalah soalan nombor 4, jawapan dia adalah apa? Jawapan dia adalah C. Kenapa C? Sebab kita tengok pada yang ini, keyword dia pada kat sini, the leaf turn yellow. Mana satu yang menyebabkan turn yellow? Tengok pada ni, dah jadual ni, undergoes chlorosis and is become yellow. Okay. Kenapa tak magnesium? Kenapa tak phosphorus? Phosphorus pada purple. Ingat, phosphorus ada purple. Magnesium is red. Magnesium merah. Phosphorus purple. Yang hijau, yang kuning adalah nitrogen. Ingat tu. Ingat betul-betul. Ingat betul-betul. Berpeluh sepanas. Okay. So nitrogen adalah yellowish. So kenapa phosphorus and nitrogen yang Y jadi green? Kenapa? Sebab Y unhealthy, sebab phosphorus digunakan untuk root juga. Okay. Root pun ada efek kepada phosphorus. Okay. Tapi bukan untuk magnesium. Sebab kenapa bukan D jawapan dia sir? Kalau Y magnesium, dia akan jadi red. Ada red spot. Okay. Ingat, magnesium red, purple phosphorus, nitrogen yellow. Okay, settle. So kita tengok kepada seterusnya. Ini dah masuk chapter lain.
Sebelum kamu explain kepada mentee kamu kena tahu ini chapter berapa. Untuk berkenaan chapter ini, inilah chapter 11, immunity. Okay, immunity tak silap saya lah. Immunity. Dalam immunity, awal-awal chapter tu kita kena tahu beberapa istilah. Pertamanya, vector, pathogen, antibody dengan antigen. What's the meaning of this word? Kamu kena tahu. Kena explain pada mentor ataupun kamu sendiri kena tahu. Okay, tak apa, kita explain sama-sama. First of all is pathogen. Pathogen is microorganism that causes disease. Itu yang menyebabkan penyakit. Okay. Kemudian antigen apa? Antigen adalah foreign substance that we found outside of the cell. Contohnya dekat bukan nak cakap foreign substance, tapi yang ini yang bakteria dan virus punya outside surface. Jadi contoh, kalau biasa kamu dengar dalam chapter 10 form 4 transport, kita ada blood. Blood kita ada antigen A, B, A dan tak ada antigen. Tapi dekat sini antigen merujuk kepada substance yang kita jumpa yang found outside of the bacteria or the viruses. So by that antigen, our antibody will attack that antigen. Okay, siapa yang produce antigen? Siapa yang produce antibody? Ingat balik, yang produce antibody hanyalah satu saja white blood cell. Apa dia white blood cell yang menghasilkan antibody? Ingat balik formula band muka pecah naik 5. Yang menghasilkan antibody adalah lymphocyte. Okay, so berbalik kepada soalan, what mean by vector? Vector adalah organism yang membawa patogen. Organism that transmit pathogen. Jawapannya B. Risau. Dah explain baru bagi jawapan. Risau. Okay, baik. Kalau A, insect that spread the disease, kenapa tak boleh sir? Insect yang spread disease. Habis tu, haiwan-haiwan lain tak boleh bawa patogen. Contohnya, apa haiwan lain yang boleh bawa patogen? Macam yang baru berlaku ni, kita ada bat, iaitu Batman, bukan Batman. Bukan Batman. Yang bawa patogen yang baru-baru ni adalah coronavirus, which is bat. Banyak lagi. Kita ada banyak lagi penyakit macam rabies, carried by dogs. What else? Kita ada lembu gila and so on and so forth. Banyak sangat yang haiwan. Dia tak semestinya serangga. Tapi yang biasa kita jumpa serangga, contohnya dekat lipas, cockroaches, kita ada salmonella. Kemudian kita ada dekat nyamuk. Nyamuk kita ada Aedes. Okay, nyamuk Aedes bawa denggi. Macam itulah. And malaria from the vector of malaria is mosquito. So organism that cause disease is called pathogen. Yang C Kemudian D pula, insect that obtain food from their host. Insect that obtain food from their host. I don't know apa benda ni. Insect that obtain food from their host. Contoh macam kutu, itu parasit saya rasa. Parasitism. Okay, itu adalah parasitism. Ni adalah parasitism. Contohnya kutu, bacterium and so on, yang dia ambil daripada host dia. Okay, settle lah untuk vector. So vector tu tadi apa? Vector adalah organism which transmit pathogen. Pathogen bukan merujuk pada virus saja. Pathogen boleh jadi bakteria. Pathogen boleh jadi parasit. Contoh macam cacing. Pathogen boleh jadi viruses macam sekarang ni lah, coronavirus. Alright, kita pergi pada D. D pula lah, nombor 6. Nombor 6, diagram to show a part of nitrogen cycle. So what is the process of M and N? Okay, ni jangan keliru. M dengan N. Kita tengok kepada yang sebelum ni. Ammonium compound. Ammonium compound menjadi nitrate. Dia become nitrate. Nitrate become nitrite. Nitrite become nitrate. Kalau biasa dalam buku teks, kamu jangan terkeliru. Kalau biasa dalam buku teks kita mulakan dengan nitrogen. Nitrogen menjadi nitrite. Itu adalah nitrogen fixation. Kan dilakukan oleh 3 jenis microorganism. Apa dia microorganism tu? Ingat balik. Microorganism tu adalah Nitrobacter, Nitrosomonas dan juga Rhizobium species. Okay, yang tu. Tapi kalau yang ini adalah daripada ammonium compound menjadi nitrite. So jawapan dia untuk nombor 6 ini adalah A, sebab dia nitrification.
Okay, dia bertukar menjadi nitrite. Dia bertukar menjadi nitrate. That's the reason why. Kalau denitrification, apa maksud denitrification? Yang B ni. Denitrification adalah daripada nitrite pergi nitrogen. Okay, denitrification. Dia pecahkan balik nitrogen. Nitrite tu menjadi nitrogen yang akan release kepada atmosphere. Tapi kalau yang proses ini daripada ammonia menjadi nitrite, dia adalah nitrification. Kalau daripada nitrogen pergi kepada nitrite, dia akan jadi nitrogen fixation. Jelas tak? Okay, saya tulis dah. Kalau nitrogen become nitrite, NO3, dia kita panggil sebagai nitrogen fixation. Tapi kalau daripada nitrite daripada nitrite pergi nitrogen, kita panggil sebagai denitrification. Okay, daripada dalam tanah pergi kepada atmosphere, sebab dah terlalu banyak ni nitrite dalam tanah, dia akan bertukar menjadi nitrogen balik. Okay, settle yang itu, jawapan dia A. So, soalan nombor 7 ni, soalan nombor 7 ni lah soalan chapter 8. Ini senang, ni markah bonus sebenarnya. Ini adalah taksonomi. Taksonomi macam mana nak cakap? Taksonomi ni, ni dia. So, apa cara dia nak jawab soalan ni? Yang pertama, kamu kena cari keyword dia. Show a flowering plant. So, using the key given, identify the plant. Saya yakin dan percaya kamu masih jarang jumpa soalan macam ni. This is cikgu yang buat soalan ni adalah cikgu sangat bagus. Okay, supaya exposure kepada kamu. Baik, so macam mana nak buat soalan ni, sir? Baik, saya akan ajar macam mana nak jawab soalan ni. Okay, using the key given, identify the plant. So, apa yang kamu perlu buat yang pertama adalah tengok pada diagram tersebut. Okay, sekarang tanya pasal kelopak bunga, petals. Nombor 1 ni kan, dia cerita pasal kelopak bunga. 3 petals, more than 3 petals. Rujuk balik pada diagram. Refer to the diagram. So, this plant have 5 petals, which is more than 3 petals. So, kita akan ambil ini. Bila kita ambil ini more than 3 petals, kita rujuk pada sini, arahan dia go to number 3. So, without looking number 2, we go to number 3 directly. So, number 3 bagi tahu kita pasal dia punya vein, parallel vein atau non-parallel vein. Rujuk balik pada gambar raja. Parallel or non-parallel? This is non-parallel vein. Kan? Ni bukan urat selari, ini urat jejala, network vein. So daun ni tengok network vein. So yang ini ke? Yang ini? Masihlah jawapan dia adalah D, donkey. Macam tu je cara dia. Rujuk kepada gambar, rujuk kepada key. Itu sahaja. Mudah. Okay? Baik, seterusnya soalan terakhir. If the organism belong to the same order, or which other group do they share based on taxonomy hierarchy? So, rujuk balik gambar raja sebelah. Tengok pada dalam buku teks chapter biodiversity. So, untuk chapter biodiversity ni ada beberapa yang kamu kena take note. Contohnya macam ni. Dalam gambar raja ni, yang paling penting adalah kamu tahu domain, kingdom, phylum, class, order, family, genus and also species. Tengok pada gambar raja kat atas ni. Okay, gambar raja atas ni. Sekali lagi, domain, kingdom, phylum, class, order, family, genus, species. Buatlah satu akronim. Macam mana contoh akronim dia? Mari kita buat sama-sama supaya kamu ingat terus. Okay, so contohnya kingdom. Domain tak payahlah, domain senang. Kingdom, kita letak sini kingdom K. Kita kingdom kan, kita phylum fikirlah. Okay, class fikir, cari order lah. Cari order family, apa? Family gigih. Species sihat. Contoh, kalau kamu ada akronim baik, lebih baik, lagi bagus. So, ini contohnya. Kita fikir cari order family gigih sihat. Okay, so kita tahu ini adalah kingdom, phylum, class, order, family, genus and also species. So, soalan ni apa? Kita besarkan sikit supaya korang nampak.
Okay, soalan ni, the organism belongs to the same order. The same order, maknanya dia dalam satu order yang sama. So, which group they have the share based on taxonomy hierarchy? Maknanya apa? Soalan ni agak, saya rasa agak mengelurkan untuk kamu semua. Tapi kalau kamu faham betul-betul, sebenarnya, contoh untuk kingdom, dia ada persamaan dengan domain yang sama. Okay, manakala untuk phylum, contoh satu phylum tu dia mempunyai kesamaan pada kingdom dia. Contohnya kelas. Kelas ada persamaan dia dalam dia punya phylum. Tak faham? Okay, cerita dia macam ni. Contohlah contoh saya bagi satu tumbuhan. Nama dia adalah apa yang sama kelas Okay, ada satu spesies tu nama dia adalah Hibiscus rosa sinensis. S-I-N-S-S-S-S sinensis. Ada satu lagi, nama dia adalah Hibiscus subdarifa. Okey, kamu tengok dekat sini. Sekarang jenis dia sama. Okey, ini adalah spesies, ini adalah jenis. Baik, nombor satu ni adalah jenis, nombor dua ni adalah dia punya spesies. Baik, apa sebenarnya persamaan dia ni? Okey, kalau kamu nak tahu, Hibiscus rosa sinensis adalah bunga raya, manakala Hibiscus subdarifa ni adalah bunga pokok roselle. Pokok roselle. So, apa persamaan dia? Dia ada jenis yang sama. Disebabkan dia jenis yang sama, atas daripada jenis adalah family. Maknanya dia ada family yang sama. Dia daripada family yang sama. Itu maksud dia. So, untuk soalan ini, kamu kena cari apa di atas dia. Okey, kalau order dia sama, maknanya atas dia pun sama. Dia tak boleh yang bawah sama, dia kena atas yang sama. So, dekat sini dia punya soalan adalah order. So, apa di atas order? Kita tulis balik kita punya akronim tadi. Kita fikir, cari order, family, gigih, sihat. So, order dekat sini, apa atas dia? Kita ada class, phylum and also kingdom. Dalam soalan, dalam jawapan, pilihan jawapan mana yang ada tiga ni? Kita ada kingdom, satu. Kita ada phylum. Tak ada phylum, ada class. So, jawapan dia adalah 2 dan 3, which is B bola. Itu cara nak jawab untuk soalan ni. So, dah habis soalan objektif. So, itu saja untuk mentor-mentee. Seharusnya mentor boleh bantu mentee untuk tolong memahamkan mereka. So, kalau ada soalan boleh tanya saya ataupun cikgu-cikgu lain. Ada 3 cikgu, Cikgu Ilani, Cikgu Dania dan Cikgu Ayu. Teacher Ayu, Teacher Ilani, Teacher Ilani, Teacher Ayu, Teacher Dania. So, ada soalan boleh tanya. So far itu saja untuk hari ini. Kita semoga berjaya. Semoga kamu terus maju ke hadapan. Baik, itu saja. Bye-bye. Jumpa lagi.